Bismillahirrahmanirrahim. Pulang ke Madinah setelah selesai mengebumikan para syuhada, iaitu orang-orang yang mati dibunuh dalam perang Uhud, dan bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka Rasulullah SAW pun bertolak pulang ke Madinah. Di sana lahirnya kasih sayang yang tulus ikhlas kepada Rasulullah SAW yang diluahkan oleh para muslimat radhiyallahu anhunna, sebagaimana telah ditunjukkan oleh muslimin di medan pertempuran, di mana perang Uhud ini memberi hikmah yang besar. Walaupun mereka menerima pukulan yang dahsyat, menyebabkan 70 orang mati syahid, ramai yang luka-luka, cedera, termasuk diri Nabi SAW. Patah giginya dan berdarah pipinya. Ini berlaku. Di mana peristiwa ini menyebabkan para sahabat menunjukkan kasih sayang yang lebih kepada Rasulullah SAW. Kalau kaum muslimin ditunjukkan dalam medan perang, muslimat pula ditunjukkan setelah pulang dari medan perang itu. Di sana ada kisah-kisah yang menarik. Pertama-tama ialah Himnah radhiyallahu anha, seorang sahabiyah, sahabat perempuan muslimah. Nama dia Himnah radhiyallahu anha, yang bertemu Rasulullah SAW dalam perjalanan pulang. Apabila Rasulullah SAW memberitahu berita kematian bapa saudaranya Hamzah. Hamzah bapa saudara dia, ni sepupu Nabi Himnah ni. Dia beristirja', dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu istirja', dan beristighfar, astagfirullah. Apabila dia beritahu saudaranya Abdullah bin Jahash gugur, dia beritahu abang dia Abdullah bin Jahash gugur, dia beristirja', dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan beristighfar. Dan apabila diberitahu suaminya juga telah gugur, diberitahu suami dia gugur, syahid, tiba-tiba dia meraung, tidak dapat menahan perasaan. Lalu Allah Ta'ala bersabda, sesungguhnya suami itu mempunyai kedudukan yang besar di sisi perempuan, kata Nabi. Dengan sebab itulah bila sebut pak saudara, sebut adik-beradik dia tahan, sebut suami tak tahan. Ini seorang. Ada pun seorang muslimat dari kalangan Bani Najjar. Bani Najjar ialah kalangan Ansar. Diberitahu suaminya, bapanya dan saudara lelakinya telah gugur syahid. Diberitahu kepada dia, ayahmu, suamimu gugur syahid, abangmu gugur syahid. Tiba-tiba dia bertanya, bagaimana pula Rasulullah? Rasulullah bagaimana? Tanya Nabi. Suami dia, adik-beradik dia, ayah dia, tak ada apa-apa dia tahan. Tanya Nabi. Lalu diberitahu kepadanya bahawa Rasulullah SAW dalam keadaan baik, Rasulullah baik, tak ada apa-apa. Perempuan itu tidak berpuas hati lagi dengan berkata, tunjukkan kepadaku di mana dia sekarang, sehingga aku dapat melihatnya. Tak percaya Rasulullah selamat tak? Mana Rasulullah? Perempuan itu bertemu dengan Rasulullah SAW. Ia berkata, setelah ia mengetahui bahawa Rasulullah dalam keadaan selamat, maka musibah
yang menimpaku menjadi kecil sahaja, kata dia. Tok lelaki mati, adik-beradik mati, suami mati kecil dia, asal Rasulullah selamat. Ini seorang, ini hebat. Ibu bersa'ad bin Mu'az, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'ad memperkenalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mak dia. Apabila beritahu kepadanya berita bahawa anaknya Ammar bin Mu'az juga termasuk di kalangan orang-orang yang gugur syahid. Dia beritahu anak dia Ammar bin Mu'az syahid. Dia menjawab, apabila saya melihat Rasulullah dalam keadaan selamat, semua perkara yang menimpa saya menjadi kecil saja. Semuanya kecil saja asal Rasulullah selamat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Ummu Mu'az, bergembiralah dan beritahulah berita gembira ini kepada keluarga mereka, kerana Allah telah meletakkan mereka semua dalam syurga dan diberi izin kepada mereka memberi syafaat kepada keluarga mereka. Beritahu kepada keluarga yang masih syahid ini bahawa suami mereka, anak mereka, adik-beradik mereka yang mati syahid semua masuk syurga belaka. Dan Allah Ta'ala izin mereka yang syahid ni boleh beri syafaat kepada keluarga dan anak beranak dia di hari kiamat kelak. Keluarga yang masuk neraka boleh lepas daripada neraka. Hak yang tak masuk neraka tak payah syafaat lah. Hak selamat dah. Ini kelebihan orang yang mati syahid. Dia boleh memberi syafaat kepada keluarga dia yang ditentukan berdosa masuk neraka. Diizinkan syafaat. Dengan sebab itu hari ini orang Palestin di Gaza, di tepi barat, bila ada anak beranak dia mati syahid, mereka menyambut, mereka berhari raya bergembira, kerana mereka percaya anak beranak yang mati syahid ini boleh beri syafaat kepada mereka pada hari kiamat kelak. Ummu Mu'ad menjawab, siapa lagi yang mahu menangis selepas ini? Kalau inilah kelebihan yang Allah beri, mengapa kita menangis lagi? Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, doakanlah untuk orang-orang yang ditinggalkan oleh mereka. Rasulullah, tolong doa kepada anak beranak mereka yang masih hidup ini. Doa seorang Rasul diperkenankan oleh Allah. Bukan macam doa orang lain. Rasulullah SAW pun berdoa, ya Tuhanku, hilangkan duka cita hati mereka. Tukarkanlah bencana yang menimpa mereka dengan pengganti yang baik. Doa Nabi kepada keluarga para syuhada. Madinah dalam keadaan darurat. Pada malam 8 hari bulan Syawal, tahun ketiga Hijrah, setelah kembali dari medan peperangan Uhud, Madinah dalam keadaan darurat. Walaupun dalam keadaan keletihan dan kesedihan, negeri Madinah dikawal rapi di segenap penjuru dan lorongnya, terutamanya kawalan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat disiangi itu. Mereka merasa bimbang kala-kala musuh datang kembali setelah mereka tidak berjaya memberi pukulan maut kepada bala tentera Islam, dan mereka tidak banyak mendapat hasil dengan kejayaan yang sedikit itu, di mana Nabi mengarahkan sahabat-sahabat dia mengawal Madinah, takut musuh mari serang balik. Kerana musuh tak puas hati, tak berjaya menghapuskan orang Islam, tak boleh mengalahkan orang Islam, mereka balik begitu saja
tak berjaya menghapuskan orang Islam. Maka Nabi bimbang, suruh sahabat-sahabat mengawal Madinah, takut ada serangan daripada musuh. Gerakan Hamra'ul Asad sebagai langkah keselamatan yang bijak, Rasulullah SAW terus mengarah bala tentera Islam bertindak mengejar musuh yang sedang bergerak pulang ke Mekah. Ini langkah untuk beri semangat kepada orang Islam. Setelah Nabi berehat sekejap di Madinah, Nabi suruh bersiap untuk mengejar musuh yang pulang ke Mekah. Ini perang Sarak. Langkah ini diambil di pagi keesokan harinya, di mana Rasulullah SAW mengarahkan orang-orang yang menyertai perang Uhud sahaja yang dibenarkan. Mereka yang pergi perang Uhud saja yang ikut, yang tak pergi perang Uhud tak diizinkan. Manakala orang-orang yang tidak menyertai perang Uhud tidak diizinkannya. Apabila pemimpin munafik Abdullah bin Ubay meminta untuk bersama Rasulullah SAW, tidak membenarkannya. Allah bin Ubay, ketua munafik, bermuka-muka nak tunjuk simpati, nak ikut Nabi, tak benar. Tetapi dia kecualikan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ada anhuma tu, kerana Jabir dan ayah dia Abdullah ada sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Apabila Jabir mengadu kepadanya bahawa sebab dia tidak bersama-sama dalam perang Uhud kerana ayahnya memerintahnya supaya menjaga saudara-saudaranya yang perempuan, kerana adik-beradik dia puang belaka, dia seorang lelaki. Ayah dia suruh Jabir, tunggulah adik-adikmu yang perempuan, aku nak pergi perang, dan aku tak tahu mati ke hidup. Dan memang ayah dia mati dalam perang Uhud. Jabir minta izin nak ikut. Tiba-tiba ayahnya gugur syahid dalam peperangan Uhud. Lalu Rasulullah SAW mengizinkan pada Jabir, izin Jabir ikut serta dalam gerakan ini. Bala tentera Islam bertolak sehingga sampai di suatu tempat yang bernama Hamra, yang terletak 8 batu dari Madinah. Hamra ni, Rasulullah SAW memerintahkan supaya berhenti di situ, berhenti berkemah di situ. Tiba-tiba mereka didatangi oleh Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai, salah seorang pemimpin Khuza'ah yang rapat dengan keluarga Rasulullah SAW. Di situ Nabi menerima kunjungan seorang yang bukan Islam. Dia bukan Islam. Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai dari kabilah Khazi'ah, di mana kabilah Khuza'ah ni rapat dengan anak beranak Nabi di zaman jahiliah, dengan tauki Nabi, keluarga Nabi rapat. Dia datang bertemu dengan Nabi. Dia menyatakan duka cita di atas apa yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum dalam peperangan Uhud. Dia menyampaikan ucapan takziah sahabat-sahabat yang mati. Dia tak Islam lagi. Dia terus memeluk Islam dan terus masuk Islam. Sepatutnya takut nak masuk Islam, tapi dia menunjukkan ikhlas dia. Dia mari ucap takziah dan dia terus masuk Islam. Ini pemimpin Khuza'ah. Rasulullah SAW meminta dia menemui Abu Sufyan yang belum lagi mengetahui berita Islamnya, bagi melemahkan semangat bala tentera musyrikin. Nabi tak umum dia masuk Islam. Nabi suruh dia pergi kejar, berjumpa dengan Abu Sufyan, pemimpin musyrikin yang tak tahu dia ni dah masuk Islam. Adapun bala tentera musyrikin, mereka berbincang dengan hangatnya sama ada untuk melancarkan serangan semula atau pulang terus ke Mekah. Tentera kafir musyrikin memesyuarat nak serang balik ke nak balik Mekah.
Akhirnya pendapat terbanyak bersetuju dilancarkan serangan kerana mengambil peluang dari sedikit kejayaan yang dicapai dalam peperangan Uhud. Mereka bersetuju nak serang mula kerana sudah berjaya sikit perang Uhud. Tiba-tiba datang Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai. Datang orang masuk Islam tadi, yang sembunyikan Islam tu. Bertemu dengan Abu Sufyan, yang menyangka dia belum lagi menganut Islam. Bertanya kepadanya kalau dia tahu perkembangan yang berlaku di Madinah setelah peperangan Uhud. Tanya begitu. Ma'bad terus mengambil kesempatan bagi melancarkan perang saraf atau perang semangat kepada bala tentera musyrikin dengan menegaskan kepada Abu Sufyan, berwaspadalah, aku melihat telah keluar semula bala tentera yang sangat besar yang belum pernah aku melihat sepertinya. Mereka bergerak untuk bertindak balas. Kata Ma'bad, jaga puak tu balik semula, mari ramai lagi. Dia pelawak ni, dia benarkan pelawak, tak apa, diizinkan kerana perang saraf untuk menakutkan musuh. Berita ini menyebabkan tentera musyrikin merasa gerun. Mereka menggambarkan sudah tentu mereka yang ditambah lagi oleh orang yang tidak sempat bersama dalam peperangan Uhud. Sudah tentulah kalau tak mari perang Uhud ikut sama. Padahal Nabi tak izin. Walaupun akhirnya mereka mengambil keputusan tidak mahu berperang kerana takut dipukul oleh tentera Islam. Mereka tak berani nak balik ke Mekah. Tetapi pemimpin mereka Abu Sufyan juga melancarkan perang sarah ke atas bala tentera Islam dengan menggunakan kabilah Abul Qis yang bertolak menuju ke Madinah supaya memberitahu kepada orang-orang Islam bahawa orang Mekah sedang berkumpul untuk memerangi mereka. Apabila berita itu sampai kepada orang Islam, semangat mereka makin bertambah. Lain orang Islam, bila dengar musuh nak mari serang, semangat bertambah. Iaitu suatu keadaan yang berbeza dengan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin takut, lagi balik. Orang Islam nak lagi. Bersempena dengan itu Allah berfirman, Allah turunkan ayat dalam surah Al-Imran. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jam'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin azim innama dhalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Surah Al-Imran ayat 172 hingga 175. Maksudnya orang-orang yang menjunjung perintah Allah dan Rasulnya supaya keluar menentang musuh setelah mereka mendapat luka-luka tercedera di medan perang Uhud. Untuk orang-orang yang telah berbuat baik di antara mereka dan bertakwa, ada balasan yang amat besar. Allah Ta'ala sebut mereka bertakwa, mereka mendapat pahala yang besar. Mereka juga ialah orang-orang yang diberitahu oleh orang-orang kepada mereka bahawa kaum musyrikin telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu. Oleh itu hendaklah kamu gerun kepada mereka. Maka berita itu makin menambahkan iman mereka. Berita orang kafir nak serang, iman makin bertambah. Iaitu mereka berkata, cukuplah Allah untuk menolong kami dan dia sebaik-baik pengurus yang terserah kepadanya segala urusan kami. Setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali mendapat nikmat dan lempar kurnia dari Allah. Mereka tidak disentuh
oleh sesuatu bencana pun, serta mereka pula menurut keadaan, menurut keredaan Allah. Dan ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Sesungguhnya pembawa berita demikian itu ialah syaitan. Allah Ta'ala mengatakan, orang kafir yang buat berita untuk menakutkan orang Islam itu syaitan, yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya, kaum musyrikin. Oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka. Jangan takut pada syaitan. Takutlah kepada aku, Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Allah turunkan ayat ini memuji mereka yang beriman bersama dengan Nabi SAW. Rasulullah SAW berada di Hamra'ul Asad selama 3 hari, 10, 11, 12 hari bulan Syawal, tahun ketiga hijrah. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Sebelum pulang, Rasulullah SAW telah bertindak menangkap Abu Izzat Al-Jamhi yang pernah ditawan ketika perang Badar, tetapi dibebaskan apabila dia mengadu tidak berharta untuk menubuh diri, dan dia mempunyai ramai anak perempuan. Pada masa itu dia dibebaskan dengan janji tidak melakukan tindakan bermusuh, tetapi dia telah mengingkari janji dengan mengubah syair yang memberi semangat untuk menentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan keluar untuk berperang di Uhud. Apabila ditawan, dia mengadu sekali lagi kepada Rasulullah SAW supaya dia dibebaskan. Tetapi Rasulullah SAW bersabda kepadanya, la tamsah aridaika bi Makkah ba'daha wa taqul khadamta Muhammadan marratain la khadamtu Muhammadan marratain la khada'tu bukan min tu ain, khada'tu Muhammadan marratain la yudaghul mu'min marratain min juhdin wahid. Khada'tu dengan ain. Awak jangan menyapu marwahmu kepada orang selepas ini di Mekah. Nanti kamu berkata, aku menipu Muhammad 2 kali. Ketahuilah, orang mukmin itu tidak harus disengat dari satu lubang sebanyak 2 kali. Orang beriman tak boleh ditipu 2 kali, tipu sekali cukup. Lalu diperintah ditatuhkan hukuman bunuh ke atasnya. Hukuman bunuh juga dikenakan. Hukuman bunuh juga dikenakan kepada pengintip yang bernama Muawiyah bin Al-Mughirah bin Abil As. Dia berada di Madinah setelah orang musyrikin pulang ke Mekah. Dan Sayyidina Uthman meminta supaya dia dilindungkan. Sayyidina Uthman minta Nabi maafkan dia. Rasulullah SAW memberi masa kepadanya 3 hari. Beri masa 3 hari supaya balik. Tetapi didapati dia tinggal di Madinah lebih dari 3 hari dan menjalankan kegiatan pengintipan. Apabila tentera Islam tiba di Madinah, dia melarikan diri. Lalu Rasulullah SAW memerintah Zaid bin Harisah dan Ammar bin Yasir memburu dan membunuhnya. Buru dia, kejar dan membunuh dia. Peristiwa Hamra adalah sebahagian daripada peristiwa Uhud kerana hubungan dan sebabnya yang bertalian. Oleh itu para ulama menyebutnya dalam perkara perang Uhud, dan sebahagian daripada pasalnya. Peristiwa ini memberi kemenangan moral yang besar kepada tentera Islam dan menjatuhkan kedudukan tentera musuh. Wallahu a'lam.